Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton. Kembali lagi kita pada petang Ramadan yang barakah ni dalam slot Jendela Sarakah House yang dibawakan khas oleh Sarakah House Bank Islam. So saya Nazira dan bersama-sama saya pada hari ini ialah Ustaz Faiz Ibrahim, pengurus bahagian rangkuman kewangan ataupun Financial Inclusion Division of Bank Islam. Yalah Ustaz, tak sedar kan Ustaz, kita dah sampai pertengahan Ramadan dah sebenarnya. Dah berapa hari kita berpuasa. So minggu depan pun kita akan meraihkan ataupun memperingati peristiwa besar dalam Ramadan iaitu Nuzul Al-Quran. So apa kata petang ni kita bincangkan, kita sama-sama santai tentang fokusnya kepada Al-Quran. Boleh Ustaz? Boleh. Bagi saya tajuk yang Nazira sebut tu memang tajuk yang amat penting dalam Islam. Semua umat Islam terutama yang pada bulan Ramadan ini semua maklum bahawa tentang tajuk yang disebutkan oleh Nazira tadi. Baik Nazira, sebenarnya Ramadan ni apakah perasaan kita pada mula hingga ke hari ini? Adakah rasanya Ramadan ini makin membebankan? Tapi ada orang apabila merasakan Ramadan tu satu perasaan rindu, satu tertunggu-tunggu. Apatah lagi hari yang kita sebutkan tadi, Nuzulul Quran. Satu panduan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita guna sejak mula dulu diturunkan sampai sekarang. Allah memang menjaga Al-Quran ini. Jadi tajuk petang ini sangat-sangat saya sukalah untuk kita bincangkan bersama. Ustaz, kita ada lagi separuh Ramadan ni, kita ada berbaki lagi. So macam mana kita nak betul-betul manfaatkan masa yang kita ada lagi ni untuk kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, nak build relationship tu betul-betul Ustaz dengan Al-Quran. Okey. Nazira kalau nak membaca Al-Quran tu Nazira buat macam mana untuk tanda? Selalu tanda dalam Quran je Ustaz. Dalam Quran lipat lah. Kalau banyak lipat ada penanda-penanda dia tu sendiri Ustaz. Alhamdulillah kalau gitu baguslah. Saya tengok anak saya, dia sekolah tu membekalkan satu board dan dia kena tandakan. Macam tracker. Macam tracker. Ya betul. Okay. Jadi benda tu kan membantu anak saya dan saya pun dapat tumpang juga kan, bacaan berapa ke berapa. Bukan itu saja. Setiap pelakuan pada bulan Ramadan, contohnya dah sahur ke belum, solat sunat sebelum, solat sunat rawatib tu semua dicatatkan dekat situ. Jadi secara tak langsung dia menyedarkan anak saya dan saya juga dapat tumpang, kita boleh tengok kan. Untuk Al-Quran, sebenarnya semangat membaca Al-Quran ni dia kadang-kadang dia in term dia datang semangat dia boleh baca kan. Tiba-tiba kadang-kadang sebab tu kita boleh tengok habis tak habis-habis. Tu kan biasa tak? Biasa macam tu kan. Tiba ada yang block kan. Yang block. Lepas tu dia tangguh dia 3 hari habis. So macam mana kita nak merasakan Quran tu kita membaca dengan penuh jiwa. Satu benda yang perlu kita kena tahu. Sebenarnya kita baca tu untuk apa? Quran kalau kita memahami, kita macam berkawan dengan Quran, dia ada satu perasaan. Berganding dengan Al-Quran ni dia akan selalu rasa ralat lah kalau tak baca Al-Quran. Nak sampai perasaan macam tu perlukan proses yang boleh dikatakan latihan lah. InsyaAllah lepas dari tahap tu kita akan rasa nak tinggal Al-Quran tu dah tak ada. Dah datang dah momentum dia tu. Momentum dia tu. So maksudnya Ramadan ni ialah masa yang terbaik untuk kita latih diri kita lah ke arah proses untuk mencapai konsistensi tu ya Ustaz? Betul. Untuk membincangkan macam mana ni Nazira, satunya benda yang kita kena tahu tentang Nabi SAW ada menyebutkan syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran ni dia satu hari nanti kita di padang mahsyar, kita bersama-sama, Nazira ada semua kawan-kawan kita, ibu bapa kita, suami isteri, anak-anak semua ada dekat sini. Tapi kalau orang yang berganding dengan Al-Quran ni, kalau dia tahulah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia ambil peluang ni, iaitu
Al-Quran satu hari nanti dia akan menjadi peguam bela untuk kita. Peguam bela tu. Ya. Pada hari kita tak nak cakap apa. Kita tak mampu dah masa tu, kita duk pertimbangkan banyak tak pahala kita ni. Tapi Al-Quran, kerana di dunia dahulu kita selalu tak tinggalkan Al-Quran, maka masa tu dah dia akan duduk depan kita memberitahu pada Allah SWT bahawa Tuhan ni tak buat ni, tak buat tu dan tak buat ni. Dia tukang cakap untuk kita. Jadi manfaat tu kalau kita faham betul-betul yang akan datang itu, insya-Allah di dunia ni lah kita dah lakukan. Boleh Nazira macam tu. Kalau kita kena fikirkan ke depan, maka insya-Allah yang kita boleh bayangkan, ini kenapa aku buat tu, kita dapat feel dari dalam lagi. Itu jadi motivation untuk kita lah Ustaz. Ya, untuk kita betul. Terus orang kata konsisten nak terus rapat lagi dengan Al-Quran. Ya, Kata betul. jadi sahabah Al-Quran. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kajian pada tahun 1984. Kajian ini membincangkan tentang apakah manfaat bacaan Al-Quran pada seseorang. Tahu tak, dalam kajian tu orang Mak Saleh ni buat kajian, kalau orang dibacakan Al-Quran, peratusan yang menyebabkan seseorang tu tenang, dia adalah dia punya mesin ke apa, parameter kan pada seseorang tu. Ya, dia boleh measure tu. Pada tu saya tadi bacalah bacaan saya, 72% datang ni ketenangan. Kalau Nazira tak percaya, tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat satu benda. Ini saya sendiri praktikal. Biasa kan kita pergi jogging kan, pagi ke petang ke kan. Biasa kalau kita tengok orang yang jogging ni kan, dia pergi jogging, biasa nampak tak dia punya letak earphone dekat atas kan. Agaknya lagu apa dia pasang. Ada orang kat saya lah kata kena pakai lagu yang gym ni punya tu, yang lagu yang upbeat tu kan, supaya kita punya energetic. Percaya tak Nazira? Cubalah awak buka satu surah dalam ayatul Quran, ambillah Baqarah ke, awak letak di telinga dan awak teruskan larian. Dengan bacaan Al-Quran mendendangkan dekat telinga kita, dalam masa yang sama kita jogging, sedar tak sedar macam ada satu tenaga tau. Dari 4 km dia drag kepada 7 km. Kadang-kadang boleh cecah sampai 10 km Nazira. Tuan-tuan, ataupun kalau tak percaya, cuba. Ini nasihat atas kita buat sendirilah. Dan saya ada saran kepada sahabat saya. Cuba try. Ni letak. Saya bukan kata oh bagusnya dia. Tak, saya kata macam mana tenang itu tadi dengan praktikal tenaga itu sendiri. Saya tak sangka tau. Kita patut percayalah bila Al-Quran disebutkan sebagai huda wa syifa, memberi hidayah dan syifa, kesembuhan. Sembuh kat sini sebagai contoh tadilah jogging. Tenaga tu datang kan. Ini bukan kuasa gaib apa, tapi cubalah kalau tuan-tuan tak percaya. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak ada pun, macam biasa je, cuba lagi. InsyaAllah satu hari nanti kata-kata saya ni tuan-tuan akan rasalah kebenarannya. Ya, betul lah Ustaz. Kita tengah stres-stres jam tu pun Ustaz, kalau terus buka radio Quran ke recording Quran, tak jadi rasa macam nak stres. Tenang kan? Rasa Ya, tenang. betul. Ya. Bayangkanlah, ini kalau bukan bulan puasa lah kan. Kita duduk, saya bawa cerita yang Nazira tadi. Dalam jam, kita tension. Apabila kita membacakan daripada radio ke apa, ayat Al-Quran tersebut, ayat-ayat itu akan jatuh kepada air. Botol kita kan selalu bawa kereta ada air kan? Yalah. Percaya ke atau tidak? Bacaan tadi akan kena pada air. Siapa minum air tersebut? Kita. 2 kali dapat. Satu mendengar, lepas tu air yang dibaca tu masuk dan terus kepada tubuh badan kita. Memang kita akan tenang. Bagaimana yang sebaliknya? Kita tension, kita marah-marah dalam jam kan, pasal pula lagu rock-rock sikit, cuba orang lintas depan kita, apa perkataan keluar. Jadi situ pun realiti yang kita boleh tengok kan, betul tak? Okay. So maksudnya dari segi kita dengar, kita cari sumber ketenangan tu daripada Al-Quran, dia secara tak langsung dia nak didik diri kita tu untuk keluar balik daripada kita tu pun kata-kata yang baik. Ya, secara tak langsung betul. Saya setuju. Okey Ustaz, saya nak tanya lah kan, apa kesudahan orang-orang yang memang
betul-betul amalkan Quran Ya. dalam hidup dia ni Ustaz. Ini pandangan saya lah, Nazirah. Mungkin kita biasa dengar daripada ustaz-ustaz asatizah semua. Nabi SAW ada sebut orang yang bersahabat Al-Quran dengan Al-Quran ni, dia akan mendapat syafaat daripada Al-Quran. Syafaat daripada pada mahsyar nanti, orang-orang yang rapat dengan Al-Quran ni, dia akan dipanggil oleh sebagai tetamu khas. Allah akan menyebutkan nama dia. Special Siapa link orang? Ya, special link. Sebut pasal special link ni, saya bagi upama dalam hidup. Kita dalam tengah, sekali lagi ya, jam. Kita tengah jam ni, tiba-tiba ada bunyi siren polis. Kan? Dari belakang, lalu ke kereta-kereta tengah jam. Kita akan bagi laluan kan? So masa itu, kalau orang kita duduk dalam kereta vampire, kita rasa selesa kan? Kalau kita dari kereta kecil sikit, rasa dah panas dah sikit. Kereta yang agak tak berapa sustain dia punya tu, alamak ada bunyi minyak ke apa kan. Daripada tu, orang yang lalu tu, orang yang istimewa. Dia escort oleh polis ke, cuba bayangkan di akhirat nanti. Nazirah duduk tempat Nazirah, saya duduk tempat saya kan. Macam tadi, tengok keselesaan lah kan. Macam mana kita kereta tadi, macam itulah umpamanya. Tetapi ada seorang special person ni daripada belakang ni, oleh kerana dia menjaga ke Al-Quran, di escortnya, disebut nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana insan yang rapat dengan Al-Quran, sila bangun dan kehadapan. Kami akan berikan keutamaan. Dua perasaan. Di dunia pun kita dah rasa dah, orang ni senang, kita dah daripada jam kan. Di akhirat apatah lagi. Istimewanya dia, bagusnya dulu kalau akulah, macam itulah kita kan. Baru kita fikirkan. Jadi jangan kita berbincang pada hari ini, menceritakan akan datang untuk dipraktikkan pada hari ini, Nazirah. Untuk kita take action. Take action now. Sebab nanti kita akan dapat manfaat akan datang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai perakhiran, saya suka menyebutkan dekat sini, kita sedia maklum pasal Al-Quran. Cuma ada satu lagi yang disebut dan bincang oleh para ulama, bahawa pintu Al-Quran kalau pembacanya ada, dan satu lagi orang-orang yang bersedekah. Saya sarankan jangan tinggal perkara ni. Bila Allah selalu sebutkan, sedekahlah daripada apa yang kami berikan kepada kamu. Allah berikan rezeki kita ni untuk kita salurkan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi ambillah semangat dengan baca Al-Quran, kita akan jumpa perkataan sedekah kan. Dan juga pada itu juga kita akan terus implement. Kalau boleh lah gandakan lebih daripada bulan Ramadan. Sebab ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Luas rezeki kita. Percaya atau tidak, cubalah. Kalau kita macam tak cukup, ya, kita ada RM10, tapi cuba lakukan dengan bagi juga. Ya Allah akan gandakan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, perbincangan kita insya-Allah dapat memberi manfaatlah kepada buat yang bercakap, kepada Nazirah. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi lah dalam channel yang seterusnya. Kan? InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. So itu lagi kupasan ringkas tentang Al-Quran. Semoga penonton semua dapat manfaatlah daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini ya Ustaz. Jadi bila Ustaz, sikit lagi Ustaz last, bila Ustaz sebutkan pasal sedekah ni Ustaz, rupanya senang sebenarnya kita nak cari peluang untuk bersedekah. Bila Ustaz katakan tadi dalam Quran pun disebutkan ganjaran dia tu berlipat ganda. So sekarang kita pun dah ada medium yang memudahkan untuk kita bersedekah. Hingga dalam kita buka apps Bank Islam pun dah ada option untuk kita berikan sedekah. So marilah kita sama-sama ambil peluang ni lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ya, untuk kita bersedekah. So insya-Allah itu sahaja daripada kami. Saya Nazirah dan Ustaz Faiz dari bahagian rangkuman kewangan Bank Islam. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi dalam solat akan datang, next jendela Sedekah House. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.